Ahmad itu satu bernama zat. Ahmad itu yang beraf'al, yang bersifat, yang berzat. Asma'nya itu Ahmad. Jadi panggil Ahmad itu dia berasma, beraf'al, berzat, bersifat. Dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang sentiasa dirahmati, bisyafaati, bihidayai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada jirimnya, tak ada jisimnya, tak ada bunyinya, tak ada sebutannya, apa itu? Kalau dia rahsia, apa itu? Tak ada timbul, tak ada nyata. Kalau tak ada nyata itu apa? Hah? Itu Tuhan. Mana boleh sebut laisa? Hah? Hah? Rasa itu apa? Rahasia itu apa? Rahasia itu tiada nyata. Maksud kembalinya amanah ke embunya amanah itu, sudah pun diri kamu, zahir batin kamu sudah rata-rata sentiasa sudah Suci. Sudah. Itu yang dimaksud kembalinya amanah ke Tuhan amanah kembali. Bukan kepada Tuhan, syiriklah jadinya. Tuhan kan laisa, Allah itu laisa, ingatlah itu. Barang dah ada dengan kau, nak kau balikkan lagi ke Tuhan kau? Dah berproses dah. Engkau pernah makan beras tak? Ha? Pernah tak engkau makan beras? Apa yang kau makan? Dari mana nasi? Beras. Itu makna berproses. Kalau sampai di mulut apa namanya? Beras ke nasi? Nasi. Hah? Nasi itu dalam pinggan kau panggil nasi. Kalau dalam mulut kau apa namanya? Hah? Makanan. Aduh. Sampai di mulut, Makan. sampai di perut. Adam. Telat. Begitulah syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ketika kau di syariat, Adam penamanya. Ketika kau di tarekat, ketika kau di hakikat, ketika kau di peringkat makrifat, ketika kau di tahapan kalam, ketika kau di tahapan musyahadah, ketika kau dah duduk di ghaib, apa namanya? Hah? Tak ada nama. Yang ditanya apa namanya? Mana pula jawabnya tak ada nama. Aku tanya apa namanya? Nyata kamu, Adam penamanya. Kalau kamu duduknya di makrifat, bukan Adam penamanya diri kamu. Adam penama diri kamu ketika kamu tahap peringkat di syariat. Sudah paham? Sudah. Paham tadi? Ketika dia dalam guni, panggil dalam pinggan
Itulah tarekat. Di mulut enggak? Itu hakikat. Dalam kuning, Beras. dalam pinggan, dalam tandas, dalam tandas semua tai kah? Ada pipe, ada air, ada sinki, ada bowl gitu. Kenapa situ saja? Begitulah paham makrifat itu. Kau nak sebut Allah, bukan Tuhan kamu. Itu nama bagi Tuhan kamu. Itulah pencapaian kalau sudah kedudukannya di makrifat. Begitu juga kajian ini. Kalau dah ada dengan orang, dah dipaham orang, itu bukan kajian kau lagi. Jangan kau cakap, wah ini saya punya kajian, ini yang paling bagus kajian, ini yang paling hebat lah. Tak ada. Bila dah dibuka tu bukan hak engkau lagi. Tak ada manusia ni memiliki ilmu. Manusia ni tidak ada mempunyai ilmu. Tak ada. Tak ada manusia ni yang pandai. Tak ada manusia ni yang bertaraf berilmu, itu tak ada. Wali pun lagi tak ada ilmu. Wali itu tak berilmu. Yang dikatakan makanan yang sudah suci bukan makan beserta dengan tadi apa tadi? Oh bukan. Beras masih tak suci, nasi masih tak suci, makanan pun belum lagi suci. Dah sampai ke perut pun belum lagi suci. Sebab masih dipanggil makanan, masih dipanggil beras, masih dipanggil nasi, masih makan. Itu belum suci. Itu baru di peringkat nak bersih. Belum suci ya. Ada lagi? Tak ada. Saya yang nanya. Saya yang buat soalan. Iya. Kalau tak ada soalan, bermakna minta disoal. Apa yang dipanggil makanan sudah pun sudah suci. Tak nak juga. Sekarang tanya aku balik. Kan macam itu. Ini soalannya, apa yang dimaksud, apa yang disebut, apa yang dipanggil, apa makna makanan sudah sentiasa sudah suci, atau makanan yang sudah sentiasa suci. Bukan pekerjaannya. Kalau dikatakan sudah makan, sudah tak makan, sudah tak makan. Kita tahu daripada sumber di mana makanan terdapat. Soalannya? Tak jadi betul-betul ada. Bagaimana yang dipanggil, yang disebut sebenar-benarnya Adam, sebenar-benar manusia, sebenar-benar dipanggil insan kamil mu'amil. Itulah sebenar-benar manusia. Kalau di syariat minallah itu diorang maknakan daripada Allah. Diorang panggil makna diorang. Tunggulah dulu. Kau paham tak yang disebut minallah itu? Kalau di syariat publik awam itu paham. Kalau dipanggil minallah, kaedah awam, kaedah syariat daripada Allah, minallah daripada Allah. Itu kaedah syariat. Bila masuk di kaedah hakikat tak boleh, karena Allah tiada bertemu. Kalau dikatakan daripada Allah, bermakna Allah itu ada di satu tempat. Sebab dikatakan daripada Allah, sudah batal pengenalan diri kepada Allah. Ya, nama Ahmad itu satu bernama zat. Ahmad itu yang beraf'al,
yang bersifat, yang berzat. Asma'nya itu Ahmad. Jadi panggil Ahmad itu dia berasma, berafal, berzat, bersifat. Dipanggil Ahmad. Jadi Ahmad nih terpanggillah asma, sifat dan zat. Minallah di syariat daripada batal apabila dihakikat. Paham laisa ke tidak? Tidak ada asma'nya, tidak ada af'alnya, tidak ada sifatnya, tidak ada zatnya. Kau nak laisa ke mananya? Macam mana nak esa disebut aja tidak? Kalau tak ada asma, macam mana nak sebut? Kalau tak ada af'al, macam mana kau nak tengok? Kalau tak ada zat, macam mana dia nak wujud? Adapun wujudnya bermaksud ada. Wujudnya laisa kamitslihi syai'un itu ahadun. Itu dipanggil wujud. Bukan wujud laisa itu sama kepada wujud kamu. Bukan wujud Rabbul Izzati itu atau wujud daripada diri pribadi zat, bukan setara, bukan sama kepada zat makhluk. Maksudnya laisa kamitslihi syai'un itu tiada setaranya kepada yang dipanggil sesuatu. Tidak ada setaranya. Begitulah belajar hakikat. Orang yang sudah mempelajari kajian usul, dia paham asal kejadian alam ini daripada Nur Muhammad. Itu makanya dia sentiasa memilih makanan yang bersih. Kan berbeza, matinya pun berbeza. Mana ada kaum hawasul hawas tercungap-cungap matinya? Mana ada kaum wali matinya tergolek-golek, terpekik-pekik, habis usianya di hospital, bawa sampai ke rumah, balik dari rumah hantar ke kubur. Tidak ada kaum sufi yang mati macam itu. Perginya pun tidak diketahui, senyap-senyap aja. Dia tak nak bagi tahu. Kalau ulama-ulama palsu, guru-guru palsu, sekampung orang tahu dia mati. Kenapa? Terpekik-pekik, tercungap-cungap. Banyak yang datang, banyak. Sebab tersiar berita. Penyakitnya pun dibagi tahu ke semua, keseluruhan umatnya dibagi tahu. Kalau dia tu sakit ini, sakit itu. Macam mana kau tak sakit? Makan semua kau makan. Ujian. Ujian. Allah nak angkat dosa saya. Allah nak bersihkan saya. Itu makanya saya ni sakit. Ini penyakit ni daripada Allah. Allah uji saya supaya saya ni bersih. Allah nak membersihkan saya. Itu makanya saya dibagi penyakit. Ujiannya, last ujiannya masuk ke kubur. Itulah last ujian. Kalau kaum sufi, last kembali kepada diri zat yang maha suci. Awal akhir sama. Itu makanya berbeza makan orang kaum hawas dengan makannya kaum awam. Itu berbeza. Apa yang sama? Solat, syahadat, puasa, zakat, menunaikan ibadah. Itu sama. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asyar 4, maghrib 3, isya 4 rakaat, tutup witir 1 rakaat di 2/3 malam. Rahmat dan hidayah, kudrat dan iradat itu yang turun, bukan Allah yang turun. Ya, maksud dikatakan Allah turun di 2/3 malam. Rahmat dan hidayah Allah itu, kudrat iradat Allah itu, petunjuk daripada Allah itu yang datang kepada kamu.
Kalau Allah yang turun, batallah pengenalan kita kepada Allah. Tak boleh dikatakan Allah turun. Allah bukan manusia. Mana ada pakai turun naik Yang pakai turun naik ni Dia makhluk, sesuatu, ya. Jangan dikatakan Allah turun, Allah naik, Allah di tepi, Allah di tengah, Allah di atas, Allah di bawah. Tak boleh. Jatuhnya ke syirik, ya. Engkau yang sudah mengenal bab ketuhanan, bab mengenal Allah dalam bab kesucian, jangan lagi mengatakan Allah itu di atas, Allah itu di samping, Allah itu di kiri, Allah itu di kanan, Allah itu dekat dua batang urat leher. Tak boleh. Bermakna dia bertempat. Kalau Allah itu turun, bermakna dia mengambil ruang dan tempat. Tak boleh. Allah tidak mengambil ruang dan waktu. Ya. Maksud pertanyaan, apakah pengikut Nur Mutiara Marifat ini lebih mulia daripada para anbiya? Itu soalan. Jadi bagaimana untuk menjawab itu, Tuan? Saya tak jawab. Kenapa pula tak jawab? Saya mau Mesti kita jawab. Apakah pengikut Nur Mutiara Ma'rifatullah ini lebih mulia daripada para anbiya? Nah, tengok ya. Anbiya di sini maksudnya para nabi. Pertanyaan dia itu sudah menjatuhkan para anbiya. Soalan dia itu sudah menghina para anbiya. Dia sendiri yang memburukkan para anbiya. Sudah pasti. Soalan dia itu sudah barang tentu menjatuhkan, membawahkan para anbiya. Iya. Itu bukan soalan orang yang mau mengetahui satu perkara. Kenapa? Dia sudah membandingkan dengan para anbiya. Itu kan dia mau membandingkan, bukan mau menyoal. Kemuliaan itu sudah barang tentu kepada para anbiya. Tidak ada para anbiya itu yang tidak mulia. Bukan bermakna kita ini tidak boleh mulia. Apabila siddiq, amanah, tabligh, fatonah ada kepada kamu, itulah kau dimuliakan daripada Allah, zat diri yang maha suci. Jadi kita jawab, tapi soalan itu kena kepada dirinya sendiri. Maksudnya adakah pengikut Nur Mutiara Ma'rifatullah ini lebih mulia daripada anbiya? Itu menjatuhkan dirinya sendiri. Tanpa dia sedari, dia sudah menepuk air di dulang, terpercik mukanya sendiri. Itu soalan sudah menghina para anbiya. Sebab kau tak kenal para anbiya. Itu makanya kau menyoal macam itu. Orang yang kenal, orang yang Islam sudah barang tentu memuji, memuliakan para anbiya. Tidak ada satu manusia pun termasuk yang bertanya itu lebih mulia daripada anbiya. Jangankan kamu yang bertanya, nenek moyang kamu ke, datuk nenek kamu ke, guru-guru kamu pun tidak semulia Nabi. Bukan kita saja, kau pun yang bertanya pun tak ada kau lebih mulia daripada anbiya. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu pun tidak boleh tinggi daripada Nabi. Tidak ada. Wali pun tidak setinggi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kita tak mau jawab? Kau beri aku pertanyaan sehingga aku ni tak boleh jawab lagi. Kau cari soalan sehingga aku ni tak boleh jawab lagi. Kalau tak terpercik ke muka kau sendiri ya. Kalau yang dekat-dekat komen-komen di channel kita itu, saya memang tak mau jawab. Buang masa. Kenal tidak, jumpa tidak, buat apa nak jawab pula? Aku nak jawab yang di depan-depan aku ni. Kalau kau nak aku jawab, mari kau sini datang jumpa aku. Iya. Dari mana dia tahu soalan tu? Maknanya dia dah balik dari surga lah. Itu kan soalan bodoh.
Itulah soalan bodoh. Dengan dia tak paham, dengan dia tak sedar, soalan dia tu sudah menunjukkan dirinya tu seorang yang bodoh. Daripada bahasanya, dia cakap kita ni berlari-lari, bermakna dia dah pulang dari sana. Mengapa kau tahu? Itulah kau penipu. Dari soalan kau saja, aku tahu kau itu penipu, kau pendusta. Mengapa kau tahu kita ni esok berlari-lari di surga? Rupanya kau dah balik dari surga. Dari soalan. Seorang guru paham tahu kemana halanya soalan kau tu. Kau bercakap tu sudah diketahui kemana hala soalan kau tu. Dari bahasa kau menyoal, dari kau merangkai perkataan, dari kau merangkai satu soalan, sudah diketahui apa maksud soalan kamu tu. Contoh, macam mana cara makan? Itu bukan nak paham. Terlebih lagi kita lihat usianya, siapa dia. Kalau budak baru beranak, budak baru lahir, itu pun dia tak soal macam mana cara makan. Lagi kau dah nak mampu, nak kau tanya pula macam mana cara makan. Mudah, bukan susah. Allah tunggal, Ahad, Ahmad, diciptakan, diwujudkan, dizahirkan, dinyatakan. Adam, kenyataan diri rahasia.